Assalamualaikum, kita bersama lagi dalam satu lagi episod The Hafiz Glami Interview. Kali ini kita bersama mantan wanita pertama Singapura, Puan Nur Aisyah. Apa khabar Cik Puan? Alhamdulillah. Tengok masih kuat, masih berseri-seri Cik Puan kita ya. Cik Puan sekarang sihat ke? Alhamdulillah, baru jatuh kan. Jadi begitulah keadaan. Dah jatuh ni tak begitu sangat berkuat, macam nak jalan pun tak dapat lagi. Yang penting Cik Puan cergas dan masih ingat ya, memorinya masih cerdas ya, masih ingat lagi semua saya tanya tadi, tahun berapa, malahan tahunnya pun Puan masih ingat lagi. Itu mengagumkan. Jadi apa rahsia Puan ya? Cik Puan masih ingat lagi ya, tahun-tahun yang membabitkan Puan dalam kerja-kerja kemasyarakatan, kejadian-kejadian yang berlaku, macam mana boleh ingat tu? Ini sebab pemberian Allah. Betul ya. Kalau kita yalah, kita apa nak buat ya, kalau sampai masa dah kita gitu seseorang, Allah pemberian Allah bagilah macam kebaikan sikit dan dapatlah ibadah begitu gini. Jadi syukurlah pada Allah. Ya, Alhamdulillah ya. Dan dengan sihatnya pun kita pun diundang untuk kemari untuk kita dokumentasikan kisah hidup Cik Puan Nur Aisyah ya, mantan wanita pertama Singapura ya. Dan kita imbas kembalilah tahun waktu itu Puan masih berumur 26 tahun ya. Itulah. Dan saya menjadi wanita pertama Singapura. Bila masuk istana tu umur tak reti macam mana nak kita Allah yang kata arwahnya dia dah kena panggil kerja kita, marilah kita dari Kuala Lumpur. Masa tu di Kuala Lumpur. Jadi kita kena panggil kita, mari kita macam datanglah kita kemari. Sampai masa kami duduk di Scotts Road dulu 6 bulan. Sampai habis 6 bulan tu masuk istana. Sampai masuk istana, baru-baru masuk istana tu besar kan. Betul. Kita tak biasa. Dia masuk istana, Masya Allah dulu. Bak makan dia jauh, orang masak semua di bawah. Sampai nak masak sampai atas kita ni, ya Allah, berapa jam baru sampai. Ya Allah, macam mana nak duduk macam ni, nak hidup? Tak biasa. Habis kita duduk makan, belakang-belakang kita mah ada orang. Orang semua ni berdiri. Tunggu macam mana nak hidup macam ni. Kita duduk orang, arwahnya tak kita duduk dah. Kita tak boleh lah macam ni. Jadi itu detik pertama lah beradaptasi dengan situasi yang berbeza ya. Kalau dulu di Pulau, asalnya orang Pulau Pinang kan Cik Puan? Boleh cerita ke tak bagaimana kehidupan di Pulau Pinang sebagai seorang gadis lah dulu, macam mana tu? Kalau masa tu kita perang jatuh, baru darjah 2 habis darjah 2, perang hari bom tu kita kat sekolah. Mak kita datang, balai kesan dia datang jauh-jauh tu, kita di Sungai Pinang. Datang jalan ambil kita balik. Dia kata nanti siap hari dengan kapal terbang siren tu, lekas nak balik lah. Kau takut dia, betul sejapan bom-bom kat sini dah. Jatuh bom dah. Jadi kita pun balik sampai rumah. Dah lah sampai rumah dah, sampai kita daripada hari tu tak boleh sekolah lagi. Tak boleh. Disebabkan peperangan lah, maka terkandas ya pendidikan Cik Puan sampai darjah 2 aja ya. 2 aja. Habis apa nak buat? Jadi sudahlah. Habis macam bila dah habis perang, umur kita dah 12 tahun. 12 tahun ya? Ya, 12 tahun. 3 tahun belakang, 3 tahun 4 tahun belakang. Tak kita mak pergi sekolah. Tak nak lah, bila 12 tahun besar gini. Apa nak belajar balik semua, tak mau lah. Tak nak. Kita belakang hari kau juga yang menyesal, kata mak. Tak apa lah mak, sudahlah ke apa yang ini. Tapi kita usaha jugalah belajar macam mengaji, belajar di kampung-kampung. Kita duduk di Kemudian tu kampung. Belajar mengaji, belajar buat tu, buat ni. Kita pun dia tak buat apa kan, jadi belajar masak, buat tu. Habis kawan boleh, Alhamdulillah lah. Boleh lah buat tu. Jadi kalau tidak ada peperangan waktu itu, katalah tidak ada peperangan dan persekolahan diteruskan. Apa cita-cita Puan Nur Aisyah ya? Cita-cita kita jadi guru. Nak jadi penyelia. Okey. Kita datang pergi sekolah dari 1 dari 2 ni, bila penyelia tu datang, sibuknya cikgu-cikgu ni nak bersiap untuk dia datang. Dia ni apa kau saya ni sibuk-sibuk ni? Kita kecil kan. Terus rupanya penyelia nak datang. Jadi kita bilang, aku ni jadi penyelia bagus juga ni. Belakang hari kita hati tu tak. Bila balik bilang mak, mak tadi penyelia datang mak. Semua sibuk mak. Dia orang semua macam mana? Kita dah dosa, kita pun nak jadi penyelia lah mak. Bagus mak. Kau bilang kau mesti rajin belajar. Mestilah kita tahu kita belajar. Habis cerita tentu bom dah jatuh, habis cerita. Yelah, bila bom jatuh peperangan dunia kedua tu kan. Tapi ingat dia nasib baik penyelia tu. Bila dia datang semua orang sibuk, semua orang melayan dia lah. Itulah kita gitu. Jadi itu bagus. Kecil lagi tu. Mak kata, kau ni
macam-macam cerita-cerita kau. Apa nak buat, Mak? Ni dah habis cerita pun tak ada lagi dah. Dah lah, habis lah. Jadi peperangan lah yang membantutkan cerita. Tapi lepas tu apa yang selain dari belajar memasak, belajar menjahit seperti wanita-wanita lain. Jadi apa lagi yang Cik Puan lakukan sebagai anak gadis tu? Masa tu tak tahu apa itu je lah yang buat. Apa nak buat. Tapi mak kita semua kurung kita semua. Tak boleh keluar sembarang Kawan-kawan pun tak ada. Dulu susah nak berpacaran pun susah juga. Tak boleh keluar, tak sosial, tak ada kan. Jadi nak berkawan, tak nak kawan dah. Duduk sampai masa itulah satu hari tu kawan arwahnya ni dengan arwahnya baik bilang dia, Cik Sup, dia masih kahwin. Kau tak kahwin, sudah anak, dah kahwin, siapa jaga kau tua kata dia. Dia kata, Allah, welfare banyak, hospital banyak. Dia sebenarnya hospital jaga dia. Hospital jaga dia. Itu, malah masih kahwin. Paksa dia kahwin, dia kahwin. Dia kata, kahwin tu senang kan kau ingat. Dia kata kawan dia, kahwin tak senang, tapi I got 5 children. Kawan dia tu bilang. I got 5 children. I kahwin, everything okay, why? Mesti kahwin lah. Okey lah, kalau kahwin siapa nak cari? Kau carilah dia. Kawan tu boleh, mesti aku cari kan. Masa tu Cik Yusof Ishak ada di Pulau Pinang masa tu dia ke Singapura. Di Singapura? Singapura. All time Singapura, okey. Dia usaha Melayu. Penyedia usaha Melayu lah waktu itu ya. Dia jaga usaha Melayu tu, buat dia yang mulai usaha Melayu tu, dia jaga, dia kerja usaha Melayu. Jadi satu hari tu kata, aku betul-betul nak cari yang dah gambar lah dulu. Kawan yang hantar gambar dulu. Gambar. Nampak dia buat gambar, dia tanya orang tengok. Dia gambar, dia kata, dia takut. Orang ni moden dia tak pakai lawa-lawa. Gambar tu berapa banyak gambar? Empat gambar? Wah. Bukan gambar, not my picture, bukan. Belum lagi? Belum masuk lagi belum lagi. Dia kata ni semua moden dah takut dia bilang. Susahlah dia. Lepas tu, bila kawan kata, lagi satu dua dah hantar my picture. Lepas tu, itu picture ni macam very simple lah. Simple. Masa tu kecil lagi kan. Masa tu berapa tahun tu umur Puan Aisyah? 16 tahun masa tu. 16. Betul tu gambar. Dia orang bagus lah dia bilang. Tengok gambar. Dia pun ada satu kawan baik dia tu bilang, ni bagus. Ni kalau dia tengok gambar dia tu ni. Kawan dia bilang ni orang ni kat Penang. You have to go to Penang. Boleh lah bilang. So satu hari dia dah sedang, dia lapang dah. November, beberapa bulan November tu dia pun pergi Penang. Dia pergi nak tengok lah, tengok sekali, dia kata sekali tengok kahwin dah sudah lah. Jangan leceh-leceh, dia tak ada tengok gambar sudah lah. Sampai sana dia tak dapat tengok masa di tempat yang kita duduk tu. Tak dapat tengok, tak apa lah dia. Saya kata, kahwin tu sudah jalan. Dia datang rumah lah? Tak belum datang, dia kat hotel dia. Okey. Dia sewa hotel. Lepas tu kawan ni bilang, okeylah, you tak mau tengok lagi, kita nanti kita jumpa mak bapak dia lagi. Kita ambil dia lah. Tengok sekali lah. Itu dia kata kalau ambil keluar, dia kata nikah sekali dia. Cerewet dia kata. Kau tak nikah sekali, dia kata ambil anak orang dia. Itu salah, dia nikah. Itu dia kawan dia baik dengan dia. Kawan dia ambil kadi ke apa pun tak tahu apa. Yang arrange lah. Dia datang dalam 3-4 hari tu terus nikah. Tak ada buat majlis? Tak ada lah majlis, yang panggil adik-adik je secara je lah. Itulah arwahnya bilang, bila dia daripada nikah, dia bilang, you don't worry, dia tak nikah, dia tak bersanding, tak apa. Nanti satu hari kita bersanding lebih baik keadaan dia. Dia kata lah. Jadi itulah detik awal pertemuan. Dan waktu itu umur 16 tahun 16 tahun. Dan datang ke Singapura waktu itu 26 tahun kan? Terus datang lah. Dalam beberapa hari tu terus datang. Datang? Sampai Singapura. Ni lah orang besar Melayu semua ada. Usman Buk ni ada. Ni apa namanya. Sama Ismail dengan wife dia. Usman Buk dengan wife dia. Sama Ismail dengan wife dia. Lagi ada beberapa orang Melayu semua datang. Semua wartawan lah ya? Semua kat rumah lah. Kat rumah kita yang duduk tu, rumah dia, rumah arwah yang di rumah lah. Dia Kemung Batak, Jalan Ishak. Jalan Ishak. Jalan Ishak tu? Jalan Ishak. Jalan Ishak sini, situ rumah tu. Rumah Papa ni rumah lama lah. Rumah lama. Duduk situ, masuk semua ramai lah. Semua orang-orang Usah Melayu. Apa aku nak buat ni? Kita pun tak kerti macam apa. Tak tahu nak macam mana ya? Kekok dululah. Memang tak kerti macam mana datang rumah orang ni pula. Macam apa nak buat? Itu kalau dah jodoh, Tuhan bagi. Yalah, ada jodoh ya. Tuhan Allah punya kuasa. Dia fikir-fikir tu kita pun belajar agama.
Saya dia Allah Maha Kuasa macam-macam kejadian. Jadi kita pun diam, apa nak buat lagi. Jadi sebagai seorang isteri wartawan waktu itu ya, Presiden kita tu waktu itu seorang wartawan. Jadi bagaimana kehidupan sebagai seorang isteri wartawan utusan Melayu? Masa tu kita pun tak reti sangat kan. Jadi duduklah jaga, tak lama kita pun dah ada anak begitu. Mak dia datang. Waktu itu bila kita datang lepas sebulan, mak dia beritahu mak dia dah kahwin. Mak dia tengok dah kahwin. Bila umur masa tu dia 39. Arwahnya 39. Mak dia tengok dah kahwin dengan siapa? Dia tak ada lah orang lah, dia kahwin lah. Yang kahwin lah mana orang Penang kan. Tak apa, mak datang sekarang. Mak datang, straight mak datang. Mak kahwin, bapak dah masuk Singapura ni tak apa lah. 2 minggu, 3 minggu mak dia datang. Jadi penerimaannya baiklah sebagai menantu. Dah itu kehidupannya bahagia. Jadi bagaimana pula perasaan Cik Puan jadi isteri seorang presiden pertama Singapura waktu itu? Tak tahulah wallah. Kita ingat selalu ni Allah yang kuasa. Kita tapi cuma kita ingat satu, macam apa kita nak buat ni? Dia orang dah bilang siang-siang dah. You ada kerja, dapat dia kena buat tu buat ni. Itu macam takut tak terbuat macam mana? Tak apa buat duduk duduk tengok dengar. Pergilah kena mula-mula meeting tu sini. Gergat je dia pun baik juga. Jadi kita kena belajar lah. Saya dapat tahu juga Cik Puan belajar bahasa Inggeris belajar bahasa Inggeris. Terpaksa belajar ya waktu itu. Berapa lama ambil masa untuk belajar bahasa Inggeris? Setahun lebih, 2 tahun. Dah pandai lah lepas tu Tak pandai lah tapi boleh lah. Mana masa nak belajar lagi. Makin lama makin sibuk. Betul. Masa baru datang tu kurang sibuk. Lagi lama lagi sibuk, mana masa nak. Tak dapat belajar. Jadi, apa lagi yang Cik Puan belajar selain dari bahasa Inggeris? Apa lagi? Macam tata rias belajar tak? Macam protokol-protokol istana? Tak ada lah istana. Tak ada. Masa saya datang tak ada protokol, tak ada. Tak ada? Dia macam seorang isteri ni tak ada protokol semua, tak ada. Pasal apa? Kita ni baru masuk ni, jadi dia mana ada semua. Pertama kan? Pertama. Jadi bila kita sendirilah kena buat. Bila kita sendiri buka mata lah sikit. Terpaksa belajar. Belajar ya? Belajarlah. Jadi banyak juga kerja-kerja kebajikan yang Cik Puan buat waktu itu yang tak dapat dilupakan apa ya kerja kebajikan yang Cik Puan buat lah waktu itu. Antaranya saya lepas tu banyak Red Cross Pandu Puteri atau Girl Guide lagi. Girl Guide tu yang kita suka. Banyak suka ya Girl Guide. Budak-budak muda kan. Semua macam mana kita itu budak-budak semua boleh hidupan dia boleh baik kan. Nanti boleh belajar tu belajar ni. Jadi dia kan Pandu Puteri kan. Yalah Pandu. Jadi sering keluar lah buat kerja-kerja amal ya. Dan saya dapat tahu juga habis belajar masak kan. Di sana tukar cara masak-masak. Sana kita masuk semua cara orang putih kan. Itulah saya dapat tahu Cik Puan rombak menu-menunya jadi menu. Semua kita masuk cara Melayu lah. Okey. Itu kita ada satu macam chef gitulah. Dia controller over. Dia ketua lah, ketua masak. Masak-masak ni semua jaga-jaga makan, jaga everything. Dia dengan kita, dia bilang 2 hari lah kita sama-sama lah belajar buat tu. Menu tu dari menu barat dia tukar pada menu Melayu Tukar sikit lah kita buat cara kita masak rendang, masak ni semua lah. Alhamdulillah lah, boleh lah. Jadi itu perubahan yang anda lakukan di istana ya. Dan dari seorang gadis kampung datang ke Singapura belajar bahasa Inggeris, banyak anda belajar ya. Banyak. Ke istana 11 tahun ya. Meninggal 11 tahun. Jadi syukurlah pada Allah pada masa tu kita duduk situ taklah macam sia-sia kan. Alhamdulillah lah ada tinggal nama yang baik. Itulah kita hidup kalau nama yang baik sudahlah. Dan kata Puan Nur Rasyah tadi matlamat Presiden kita waktu itu ya untuk memajukan masyarakat Melayu. Yalah. Sebab tu dia berjuang dalam bidang wartawan masa tu. Seperti bersama Cik Osman Wo kan. Wartawan juga kan waktu itu. Jadi bagaimana tahap kehidupan orang Melayu waktu itu berbanding sekarang? Dulu Melayu semua sekarang Melayu maju semua. Kan, Alhamdulillah. Banyak tak kemajuan yang dicapai? Jauh beza. Sekarang bila kita baru masuk istana 1959 ya. 59 tu dah Disember. Habis tahun dah tak ada tahun 60 start. Itu kita mana kita cuba masa tu juga agak mundur lah ya kehidupannya. Cubalah bagi free banyak nak belajar semua, tak payah ambil duit, tak payah lagi cuba kurang lah. Walaupun kita pun Melayu masa tu sikit juga lagi. Sekarang dah banyak lagi, dah better lah kehidupan. Kehidupan pun dah elok sekarang ya. Ya ramai lagi pun. Masa tu sikit, Melayu pun tak banyak sangat. Tapi Alhamdulillah lah. Apa cabaran waktu itu sebagai isteri
Presiden pertama Singapura, cabaran, challenges-nya apa? Okay? Masa tu kita budak-budak yang tak reti sangat. Tak reti sangat. After 10 years married, baru dah masuk istana. 10 years later. Dah boleh adapt keadaan. 10 years later pun tak pandai. Di mana umur 26 tahun, apa yang tahu. Semua belajar sendiri ya, buka mata, buka telinga, tengok. Habis macam nak masuk istana, you kena pakai. Ya, pakaian. You kena pakai tu daripada rumah kan. Dan saya pun dapat tahu pakaian puan, dia pun jahit sendiri ya. Sendiri. Sebab pada masa tu orang-orang jahit kebaya ni ada, tapi kena keluar daripada istana, kena mencari dia orang jahit susah-susah kan. Jahit tailor. Kita mana tahu, kita baru datang. Kita pun datang daripada Kuala Lumpur tau. Kita KL 2 tahun. Datang sini mana dia tahu nak cari orang-orang kan. Yang bagus tu jahit sendiri lah. Habis kain dapat di mana tu? Kita kain pagi-pagi senang-senang dah habis, tak buat apa, anak-anak dah sekolah, kita pergi Kampung Jawa lah kita cari. Waktu itu Kampung Jawa popular ya. Di sini siapa pun tak tahu siapa kita. Malam-malam kita jahit lah, budak-budak pun tidur ada. Ni anak-anak ni nak sekolah ni, cari mak. Pagi-pagi mak kena tengok makan dia orang mak. Anak masa tu. Jadi banyak yang harus dilakukan sebagai seorang isteri yang di-Pertuan Negara, sebagai seorang isteri. Anak masa tu arwahnya pesan. Anak dua ni dia minta kalau boleh biarlah dia orang belajar sampai habis. Jadi yang pertama Dr. Imran ni yang pertama ya? Yang pertama Imran. Doktor. Dia mau anak dia tu kalau boleh pelajaran. Pasal kita orang kita pelajaran kurang. Pelajaran mesti. Habis kita ayah tak main son ni jadi doktor. Memang. Tapi dia nak tak jadi doktor? Dia tak kisah. Siapa-siapa dia. Dr. Imran. Dr. Imran ni dia engineer. Dia suka engineer. Dia ada buat roket-roket ni macam-macam dia suka. Dia masa tu kalau you tengok Doktor of Singapore, dia bercakap ada cerita. Dia kata apa dulu masa tu dia suka roket, dia nak space lah. Jadi lain ceritanya lain, tapi ibu bapa nak jadi doktor. Yang tak jadi doktor, bapa tak kisah. Bapa Airwan bilang you jangan paksa. I kata bukan paksa, tapi I nak guide dia. Pasal apa? Kalau dia jadi doktor, I sakit senang. Habis bapa ayah sakit dulu, kita dulu sakit macam mana? So cari doktor bilang. Habis tu, tapi nasib baik apa yang minta tu dapatlah. Itu yang pertama, doktor. Yang kedua? Yang kedua tu pun dia mula-mula nak ikut. Anak perempuan dia? Perempuan. Dia nak ikut macam abang dia, tak kasih. Dia kata no, jangan jadi doktor. Doktor ni life dia orang ni semua dengan all the time bila patient. Anak perempuan nanti kahwin ada husband nak jaga, jangan jadi doktor, nak pergi jaga rumah sakit, jangan. Kau jaga rumah tangga so jadi. Mak nak you perempuan apa you suka you nak buat, tapi tak usah doktor, tak usah. Akhirnya jadi apa sekarang ya? Engineer. Dia pergi England bila dia habis sekolah. Satu hari dia bila ayah meninggal dia pre-1. Baru habis pre-1. Ayah meninggal November, buka sekolah dia pre-2. Bila dia balik satu hari pre-2 ni dia buat balik surat. Akhir-akhir tahun lah, dekat dah hujung dekat ni. Dia buat surat. Dia tengok surat tu. Nya, kau ni nak pergi England ya? Mak dah tengok semua orang dah tak ada, tengok mak susah kan. Kau dengan mak saya. Taklah mak ni surat ni, ini Imperial College mak. Imperial College ni susah nak dapat. Kalau tak pergi ni kita rugi mak. Ini tempat dia dah pernah berprestige tempat ni kan. Dia bilang apa ni tempat ni semua surat tu dia tunjuk kita. Balik sekolah dia, mak baca surat. Surat ni daripada letter lah. I tengok ini mana surat. I baca. Kau nak pergi England juga. I bilang dia lah. Apa pergi England buat apa jauh-jauh. Belajar sini juga. Tak ada. Ni dah dapat tempat. I must go. Paksa pergi. Dia nak juga? Dia nak juga. Akhirnya dia pergi tak? Dia pergi. Pergi juga? Pergi terus. Dia tak peduli. Itulah. Jadi dua orang anak dah belajar luar negeri ya. Tapi Dr. Imran di Singapura lah kan? Di Singapura. Jadi kan dua orang anak dah berjaya lah kira ya. Alhamdulillah. Itu dia minta. Dua anak ni anak dia biarlah pelajaran sampai habis. Tapi itu kehidupan anak. Dan cucu berapa orang? Puan Aisyah? Cucu sekarang ni 10. 5 dah kahwin. 5 dah kahwin ni punya anak 15. Cicit lah. Cicit 15. Jadi cucu ada yang jadi doktor juga ya? Ada doktor lah cucu. Anak pada Dr. Imran kan? Jadi alhamdulillah dah meriahlah suasana hari raya, mesti penuh lah ya kan? Penuh. 3 tahun dulu sebelum babak ini Mindanti ni semua datang. Tapi yang datang ni semua anak-anak lain. Anak Imran yang tak dapat datang. Dia pasal dekat Australia dia tak datang. Dia ada anak cucu dia 5 tak dapat datang. Yang lain semua
Datang dulu, ada gambar kalau tengok tadi semua cute dia memang. Itu dia, itulah meriahnya ya. Kecil, Tapi apa kenangan bersama Yang di-Pertua Negara? Ya? Cik Yusof Ishak, ada kenangan manis tak yang nak kita kongsikan? Kenangan manis lah, tak dapat dilupakan sampai sekarang. Kita kita baik tu masa kita ke istana tahun berapa ya? Tahun 63. 60 Mula tahun 59 kan? 59 tahun 63. 63. Tahun 63 kita dapat pergi Mekah. Itu menarik manisnya ya. Kita pergilah Mekah, kita kata dengan dia kita nak baik kita pergi sekarang. Habis bolehlah pergi, kita boleh minta cuti lah. Jadi berbalik pada inilah Yang di-Pertua Negara ni sebagai seorang suami bagaimana? Ayah kepada keluarga. Dia sangat baik orang dia. Dia kalau itulah dia bilang kalau dia kahwin susah, bila muda kahwin tak time, tak masa. Dia macam dia nak jaga isteri sebaik-baik dengan anak-anak semua gitulah. Susah juga kalau ingat nak cari macam dia berjaga, susah kita. Tak ada itulah. Lagi dah. Tak ada pengganti lah ya. Tak ada. Apa pesan terakhir ini arwah pada Puan Nur Aisyah? Ada pesan terakhir tak? Masih ingat lagi? Tak ada pesan apa-apa lah. Dia cuma ingat selalu, dia tahu keadaan kita pun lain daripada yang lain-lain. Saya jaga dia semua, dia tahu bagaimana keadaan semua. Dia pun apa nak pesan lagi? Anak-anak, jaga anak yang perlu anak dua pelajaran. Ni pelajaran diutamakan. Wah. Dua tu lah pelajaran. Pesan. Bila menitik beratkan pelajaran ya? Tapi masuk Imran Datuk dia medical student, dia tahu ini akan jadi doktor, dia tahu lah. Tak dia dah sudah. Tak dia tu. Macam yang perempuan ni itulah pelajaran kau tak ada itu nanti belakang hari tak kahwin ke tak kahwin dia belum tahu. Betul. Tu dalam dia belajar dalam sana 3 tahun dia dekat Imperial College. Suaminya ni berkenan dia. Itulah langsung pergi balik. Kahwin lah berapa tahun sampai sekarang baik, masya-Allah. Sekarang Puan Nur Aisyah dapat rawatan dialisis lah. Dialisis ya. 4 tahun. 4 tahun. Tapi sakit lain tak ada, itu ajalah. Tak biasalah, biasalah. Yalah biasalah ya. Dialisis ni cuma doktor dia bilang, kalau dia kata doktor tu bilang saat kita mula-mula dia kata dialisis ni dia paksalah nak buat. Kita pun tak nak dialisis. Kita tahu dialisis ni for lifetime. Betul. Tak nak lah lifetime, tak kena duduk berjam-jam. Dia kata ini dua. Kalau you tak mau dialisis, you can live only 3 years. Okay. 3 years also I cannot from. Tak sah. Mas, I don't want you 3 years. Tak mau. I bilang tak mau, dia mau mesti. Pasal doktornya pergi. Sekarang pergilah mula-mula masuk 2 jam. Bahkan 3 jam. Bahkan dia bilang kita, dia dah try semua, dah bagus. Your case dia 3 jam setengah. 3 jam setengah cukup. Sekarang masa lapang buat apa aja Puan Nur Aisyah? Kalau suka dulu buat bunga, suka buat bunga. Ini semua kan buah bunga ni? Ini tu atas semua. Hasil tangan, kerja tangan. Atas semua ada hijau, ada macam-macam. Sekarang anak-anak semua di luar negara di Kuala Lumpur, di Brunei ya. Sekali datang melawat lah, berziarah lah. Bila sakit dua-dua ni nanti terbang tengok apa nak buat apa. Bila sakit saya buat apa, masak apa kan. Semua mengaji. Dia orang jalan semua. Sekarang ada pembantu ramai juga tadi. Dua orang Satu jaga puan, satu masak. Itu besi rumah tu pokok banyak. Pokok banyak saya nampak di luar tu. Itu puan yang tanam tu semua. I suka. Aku cari. Every year aku cari pokok. Pokok apa tu, antara pokok yang ada di situ pokok apa? Macam-macam lah. Habis satu hari saya pergi ni Garden by the Bay ni. Dia kan ada pokok. Macam-macam tu. Satu pokok ni bunga biasalah. Tapi yang satu ni lapis-lapis macam bunga ros. Sama bunga ros. Tapi tak ada ros wangi tau. Ni tak ada. Daun dia pun lain. Ni bunga macam bunga ros, sama bunga. Saya tanya dia berapa satu pokok? 25. Dia bunga ros sama. Lapis-lapis. Belakang ada lagi. Ada kebun juga? Ada kebun apa? Tanam apa tu? Pisang, ubi kayu. Semua ada apa saja sayur apa boleh lah. Kalau darurat boleh makan sayur. Ada. Especially ubi kayu. Ubi kayu ni kita ada kawan-kawan datang, kita rebus taruh bulan Melaka. Yang kita kasi semua suka-sukaan pula. Yalah, tanam sendiri organik kan. Pasal sendiri punya pokok lembut, masak kebu. Pokok sendirilah. Tanam pokok. Habis masa Jepun tu kita susah makan ubi kayu. Tapi orang tak nak lagi makan ubi kayu tau. Ada tanah pun makan suka. Orang tak nak, fobia, takut. Takut. Takut ya. Itulah seronoknya berbual dengan
Puan Nur Aisyah ya, mantan wanita pertama kita ni. Memang nak buat lama tu Cik Puan pun kurang sihat takut nanti mengganggu pula kesihatan tapi alhamdulillah, terima kasih banyaklah sudi berbual dengan saya Hafiz Glamour di sini, dan terima kasih juga pada kawan Puan Nur Aisyah, Puan Lina yang sudi mengendalikan pertemuan kita hari ini. Kau tak jumpa Puan Nur Aisyah, tengok dari jauh aja. Tapi dah dapat jumpa ni. Betul lah kata Paulina macam wanita Jepun ni, muda-muda. Tak tahu lah. Saya kagum lah dengan Puan Nur Aisyah. Masih ingatan tu masih bagus. Alhamdulillah. Ingat nama tahun berapa tahun ini. Ada orang tak ingat dah. Baiklah, kita memang nak teruskan, tapi insyaAllah kalau ada lain kesempatan kita akan jumpa lagi Puan Nur Aisyah. Dan terima kasih anda telah menonton The Hafiz Glamour Interview. Mudah-mudahan anda pelajari sesuatu dari seorang wanita bersemangat wajar lah apakah tidak, dari Pulau Pinang datang ke Singapura. Jadi wanita pertama Singapura, satu yang mengagumkan lah ini dah ditentukan Tuhan Allah dah tentukan perjalanan hidup kita. Jadi terima kasih sekali lagi Puan Nur Aisyah kerana sudi menerima saya sebagai tamu anda hari ini Terima kasih lagi. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.